Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman seram saya. Saya pernah dimasukkan, bukan saya, maaf. Anak saya pernah dimasukkan di hospital, tapi bukan di Singapura, bukan hospital di Malaysia. Pernah dimasukkan di sebuah hospital di Bangkok, Thailand. Wah, apakah kisah tentang Hospital Bangkok, Thailand? Jom kita dengar pengalamannya dalam rancangan Malam Seram. Jadi kata Suliah, bila saya berada di Hospital Bangkok, Thailand, pada masa tu kita tidak adalah pilihan nak fikir hospital mana yang baik untuk anak saya. Yang penting saya dapat bergegas hantar anak saya yang kurang sihat pada waktu itu, yang terkena food poisoning. Jadi sebagai seorang ibu memang risau dan bimbang, Casey. Kita dihantar menaiki sebuah kenderaan yang dipanggil dengan nama tuk-tuk. Sampai depan hospital tu pukul 8 malam. Kita dibawa pergi ke Accident and Emergency. Dekat situ ramai juga warga tempatan dan juga ada beberapa warga asing kalau saya boleh ingat yang berada dekat hospital berkenaan. Casey, dipendekkan cerita, akhirnya kita dapat, selepas tunggu selama hampir 2 jam lebih, dapat ward yang mana ditempatkan anak saya dalam ward, tapi ini bukan permanent ward, ini adalah temporary ward. Sementara kita akan ditempatkan di ward yang sementara kita akan ditempatkan di ward yang biasa. Jadi dekat temporary ward ni, katil anak saya dengan katil pesakit sebelah ni, kami hanya dikepung dengan langsir yang boleh diselak. Jadi katil anak saya dalam tu ada privacy lah, kiri kanan langsir, sebelah ada katil lagi, sebelah ada katil lagi, macam tu. Waktu tu anak saya setelah mendapat ubat, dia pun tidur, Casey. Tidur dekat atas katil, dan saya pada waktu itu terpaksa keluar seketika untuk membuat panggilan telefon. Kerana dekat dalam situ tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit. Jadi saya cakap dekat anak saya yang tengah nak tidur tu, Mirul duduk sini kejap ibu keluar sekejap, ibu telefon ayah. Nak cakap dekat ayah yang Mirul dah sampai hospital, nanti ayah dengan adik-adik boleh datang. Jadi saya pun keluar, Casey. Saya keluar dan saya diarahkan untuk bercakap dekat koridor hospital. Yang mana dekat koridor hospital ni penuh sangat dengan kerusi roda, dengan katil hospital yang memang berselirak dekat kawasan tu. Saya pun berdiri, Casey. Sedang berdiri dan telefon suami
Suami pun tanya bagaimana dengan keadaan anak kerana suami tak dapat ikut. Suami terpaksa menjaga 2 lagi orang anak yang berada di bilik hotel. Saya pun cakap dah selamat semua. Mirul tengah tidur. Alhamdulillah. Casey, tiba-tiba saya yang sedang bercakap dengan suami terpandang dekat hujung koridor di hospital yang mana anak saya ditempatkan di Bangkok, Thailand. Saya ternampak, Casey, ada seorang wanita yang sedang dalam keadaan kesut. Dia mengisut tubuh badan dia. Apa yang berlaku, Casey? Tubuh badan dia dekat atas lantai. Kemudian cara dia bergerak, dia tarik badan dia. Dia seret badan dia. Dalam hati saya, kesian betul. Sampai gitu sekali perempuan ni. Abang, nanti saya call abang balik, bang. Jadi saya melihat keadaan wanita tu mungkin tak ada orang tolong sebab hospital tu memang tengah sibuk. Jadi saya pun pergi ke arah wanita yang sedang bergerak, sedang seret badan dia. Para penonton Malam Seram, apabila saya menghampiri wanita tu, dia dah belok ke sebelah kanan, Casey, di sebalik pintu yang ada. Bila dia belok sebelah kanan dan saya dah tak nampak dia lagi lah, saya pun memerhatikan dia yang sedang berlalu pergi. Kemungkinan dia tak nak ditolong, kemungkinan cara gitulah yang dia bergerak. Saya pun patah balik ke bilik ward sementara anak saya. Dekat dalam tu anak saya masih tengah tidur nyenyak. Saya rasa bersyukur sangat. Dan kemudian saya keluar untuk tanya nurse kalau ada satu kerusi yang boleh saya gunakan untuk duduk. Sebab dekat dalam ward sementara tak ada kerusi ke si? Takkanlah saya nak berdiri lama. Saya pun keluar sekali lagi mencari kerusi. Saya tanya nurse ni sibuk. Dia cakap dalam bahasa Thai pun saya tak faham sebab mereka kebanyakan tidak fasih berbahasa Inggeris. Saya tanya, you got chair? Dia cakap Thai. Kemungkinan, jangan kacau aku boleh, aku tengah sibuk. Kemungkinan saya tak faham. Jadi saya keluar, saya carilah kerusi sendiri. Jalan. Casey, tiba-tiba krung. Saudara para penonton Malam Seram, perempuan yang jalan kesut tu, saya dekat koridor ni sekarang. Sebab tadi saya nampak koridor tu banyak katil dengan kerusi roda kan. Kemungkinan ada kerusi lah. Jadi saya pun dengar Casey bunyi orang seret kerusi. Krung. Dan daripada pintu hujung, tiba-tiba saya perasan dekat tengah-tengah pintu tu ada orang tinggalkan kerusi. Ada kerusi. Satu kerusi dekat tengah-tengah pintu. Ya, dekat tengah-tengah pintu koridor hospital. Saya perhatikan. Kemudian saya nampak tangan orang tolak kerusi tu. Krung. Saya pun menghampiri dekat pintu tu. Saya tengok dekat sebalik pintu berkenaan, tak ada orang ke sih? Kalau perempuan kesut tu yang jalan, yang hantar kerusi dekat saya rasa saya jalan lebih laju daripada dia mengisut. Ya, dia yang mengisut dan saya pasti boleh nampak dia. Tapi bila saya sampai, tak ada orang. Saya pun pegang kerusi tu, meremang bulu roma. Saya angkat dan terus bawa ke ward anak saya. Gunakan kerusi itu sampailah anak saya dipindahkan ke ward yang biasa. Dan Alhamdulillah, anak saya hanya perlu duduk dekat hospital tu untuk 1 malam sahaja sebelum dia discharge pada keesokan tengah hari. Dan kita sempat boleh sambung bercuti sekeluarga. Sampai ke hari ini, saya tertanya-tanya, siapakah wanita yang jalan terseret-seret tapi mempunyai hati yang mulia dan seperti tahu yang saya sedang mencari kerusi untuk duduk. Sekian, terima kasih. Baik, kisah cerita hospital berikut ini saya nak bacakan pada anda semua. Ini pengalaman hospital yang berlaku di Seberang Tambak, berlaku di Malaysia. Kiriman ini datang daripada Ana Suhana.
berkongsi kejadian seram. Yang ini adalah di sebuah hospital. Katanya hospital ni memang hospital yang dikenali dekat Malaysia, Casey. Saya tak nak sebut nama dia lah. Ramai isteri-isteri kalau nak melahirkan, mereka nak lahirkan dekat hospital ni. Pernah dulu hospital ni jadi viral. Jadi saya melahirkan dekat hospital ni. Alhamdulillah, suami saya untuk anak yang pertama dapat jugalah merasakan hospital yang dikatakan agak mewah ni. Semewah-mewah mana pun hospital, dah namanya hospital, kadang-kadang ada juga tersirat cerita seram, dan inilah pengalaman saya. Kiriman Ana Suhana yang berlaku di Malaysia. Jom pengalamannya dalam malam seram. Okey, menurut Ana Suhana, begini pengalaman beliau. Kejadian ini berlaku selepas saya melahirkan anak yang pertama, Casey, di hospital ... di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya masih ingat lagi peristiwa ini. Setelah saya melahirkan, saya selepas saya melahirkan melalui pembedahan, Casey, bukan secara natural birth. Jadi terpaksalah saya duduk dekat hospital tu selama lebih kurang 3 hari. Jadi hari pertama saya berada dekat hospital, saya melahirkan, Alhamdulillah, saya hanya berada dekat labor ward untuk beberapa jam. Kemudian saya terpaksa melalui cesarean kerana ada masalah anak saya nak keluar daripada tubuh saya. Dan dipendekkan cerita, selepas selamat melahirkan, saya pun dibawa ke ward untuk saya kembali pulih. Jadi malam yang pertama, ada satu kejadian aneh berlaku. Anak saya Alhamdulillah sihat, anak yang pertama. Dan apa yang saya tak dapat lupakan pada waktu itu, apabila suami saya ni lah, dia ni bersungguh-sungguh ke si. Biasalah anak kami yang pertama kan, semua dia buat dengan betul. Antaranya dia bersama saya ketika melahirkan. Yang lain tu seperti dia azan untuk anak saya. Kemudiannya uri yang mana dia akan tanam, dia bawa balik. Semua dilakukan dengan betul. Cuma satu perkara dia lupa nak buat, Casey, iaitu isteri dia. Semua untuk anak dia buat, untuk isteri dia lupa pula. Saya ni dah lah dekat hospital dalam keadaan kesakitan kerana menjalani pembedahan. Bukan mudah, Casey, kalau beranak melalui perut yang dipotong. Jadi saya tengah sakit ni, Casey. Suami saya pula pada waktu tu sibuk berada dekat bilik nursery, depan bilik nursery, sedang seronok tengok anak yang berada dekat bilik berkenaan. Saya nak panggil suami, suami tak ada di samping saya. Tiba-tiba, belum sempat saya tekan butang untuk panggil nurse, saya terdengar ada orang tolak pintu. Tolak pintu ward saya. Sebab ward saya ni adalah single ward. Saya adalah private single ward. Jadi terdengar orang tolak pintu. Katil saya ni terselindung lah di sebalik tembok. Jadi, abang, panggil nurse bang, panggil nurse. Perut saya sakit lah bang. Kemudian, alangkah terperanjatnya bila pintu tu dihempas, kedebom, kuat ke si. Jadi saya pun rasa tersentak. Kenapa pula ni sampai dihempas pintu? Suami saya mungkin bergegas untuk memanggil jururawat. Dalam beberapa minit suami saya masuk. Dia tolak pintu. Kenapa dengan awak ni? Tadi kan saya suruh abang panggil nurse. Saya ingatkan abang dah panggil nurse. Abang baru masuk, kata suami saya. Baru suami panggil nurse, nurse datang dan nurse berikan saya ubat kerana saya ada ubat yang saya boleh gunakan, iaitu sejenis ubat yang saya boleh gunakan dengan menekan butang. Tapi kalau selalu tekan, dia dah tak akan berfungsi lagi. Dia hanya boleh berfungsi untuk setiap beberapa minit. Tekan sekali, nanti dia akan kurangkan sakit. Tekan-tekan lagi, dia tak akan keluar ke si. Saya diberitahu oleh suami itu adalah sejenis dadah.
Ya ke Tak tahulah Wallahualam. Jadi suami saya pun suruh suami panggil nurse, dan suami keluar, nurse pun datang untuk bantu saya, dan nurse berikan saya ubatan tambahan untuk mengurangkan sakit yang ada pada perut. Dipendekkan cerita, pada malam tu suami saya tidur bersama dengan saya. Jadi suami ada satu katil dekat sebelah, saya katil yang saya baring tu lah. Malam tu bayi saya masuk ke dalam dan saya menyusukan bayi saya. Suami saya tengah tidur. Selepas menyusukan, saya pun kejutlah suami. Cakap, abang nak dukung anak tak sebelum hantar balik anak dekat nursery? Suami pun bangun, suami dukung anak. Suami jalan keluar, Casey. Jalan keluar, tinggalkan saya. Saya pun tidur, Casey. Tiba-tiba, Casey, perut saya sekali lagi sakit dan katil saya penuh dengan darah, saudara. Penuh dengan darah. Dan waktu tu saya rasa ini ada sesuatu yang tak kena. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya ada sesuatu yang sedang menantikan saya, dan benda tu sebenarnya kata beliau, kata Ana Suhana ni, kejap mana tadi tu. Okey. Benda ni sebenarnya sedang perhatikan saya dari tingkap, dan memang dia nak darah yang mengalir daripada bahagian tertentu saya. Saya ternampak benda tu berliga-liga dekat tingkap hospital saya. Saya terperanjat dan membuat perut saya lebih sakit dan darah lebih banyak mengalir. Benda tu alhamdulillah tidak dapat masuk. Setelah saya meminta suami untuk pagarkan bahagian ward saya, alhamdulillah dia setakat berliga-liga dekat luar, dan suami masuk selepas menghantar bayi ke bilik nursery. Suami melihat saya kesakitan, memanggil jururawat sekali lagi. Saya beritahu suami tentang apa yang berlaku, dan suami saya buat kali kedua memagar dan terus menemani saya sepanjang malam dengan membacakan Yasin sampailah saya tidur dan sampailah ke waktu pagi. Benda ni tahu Casey, yang mana saya melahirkan dan saya mempunyai anak yang pertama iaitu darah manis. Sebab itulah dia memilih untuk mengganggu saya. Saya tak pasti kenapa dalam banyak-banyak orang, tapi saya yang kena gangguan. Belum habis lagi Casey. Selepas 2 tahun selepas saya melahirkan anak yang pertama, baru saya tahu. Saya salah seorang daripada yang datang adalah kenalan, seorang makcik kenalan ibu saya. Okey, kejap. Okey. Kenalan ibu saya, dan barang tu sebenarnya adalah kepunyaan dia. Saya dapat tahu cerita ini daripada ibu saya yang memberitahu tentang apa yang telah kenalan dia buat. Bukan kawan, kenalan. Sebab itulah ibu cakap dia beria-ia sangat nak datang ziarah saya. Sebabnya kita pun tak rapat sangat. Tapi dia kata, aku bahagia dapat lihat engkau ada cucu yang pertama. Yalah, saya ada 2 orang kakak berumah tangga, 2-2 masih belum ada anak. Jadi sayalah yang pertama memberikan ibu saya cucu. Jadi dia kata dia nak raikan. Rupa-rupanya bila dia datang tu adalah udang di sebalik batu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Okey, begini kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Kiriman daripada seorang jururawat yang bertugas di sebuah hospital di Malaysia. Pengalaman saya menjaga sebuah ward ini, dan ada seorang pesakit, seorang makcik yang ada saka. Dan Casey, makcik ni kalau Casey tengok, dia memang bedridden lah. Dia terbaring, dan dekat situ pun doktor dah letak perlu diberi bantuan, kerana risk of fall. Maknanya makcik ni boleh jatuh daripada katil kalau dia tidak ditolong, dibantu. Kalau dia nak pergi kencing ke, nak pergi toilet, nak buang air kecil dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, makcik ni perlu bantuan oleh jururawat untuk bergerak daripada katil pergi ke toilet, mahupun untuk duduk sekalipun dia perlukan bantuan. Jadi risk of fall, dan mana tadi? Okey.
Tapi malam-malam hari, mungkin pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, makcik ni dia boleh bangun daripada katil, dia boleh jalan daripada katil dia, dia boleh pergi dekat koridor yang mana ward tu semua gelap lah kan, sebab pesakit-pesakit tengah tidur. Nanti dia berdiri dekat ujung koridor, dia akan berjoget Casey. Dia akan berjoget. Pada mulanya kita tengok pun seram Casey. Ligat Casey dia berjoget. Dia lompat. Dan dengan rambut dia yang panjang mengurai, memang amat menakut dan menyeramkan. Dan kita pun terperanjat. Macam mana makcik ni pada waktu pagi siang hari lemah je kat atas katil, dan malam tu dia boleh berjoget lagi. Bila kita marah dia, makcik kenapa bangun? Makcik buat apa ni? Dia akan marah kita tapi dengan suara yang amat menyeramkan. Bayangkan makcik tu keluar daripada ward dia, dia jalan dekat koridor kan, kemudian dekat ujung tu dia berjoget. Selain daripada itu, makcik ini juga menakut-nakutkan jururawat yang lain. Ada jururawat yang sedang mengambil blood pressure makcik ni. Apabila makcik ni bercakap dekat jururawat berkenaan yang dia nak kasih hadiah dekat jururawat tu, dan katanya hadiah tu dah pun dia masukkan dekat dalam beg. Jururawat berkenaan rasa takut. Pergi dekat locker room, cek dalam beg. Dalam beg dia ada sebungkus kain kuning. Siapa yang letak dekat dalam? Siapa yang letak dekat dalam? Bayangkan, saudara para penonton Malam Seram. Jururawat berkenaan sampai takut nak pergi ke ward berkenaan untuk memeriksa makcik yang dikatakan ada saka. Penampakan gangguan-gangguan yang lain termasuklah para pesakit yang ternampak ada orang hitam berdiri di tepi katil makcik hampir setiap malam, yang request nak pindah ke ward yang lain. Dan ada juga pesakit-pesakit yang meracau kerana mereka sedang tidur, katanya dekat atas katil ada orang yang baring dan sempitkan katil mereka. This is true Casey. Memang cerita benar. Tapi akhirnya makcik ni meninggal dunia. Walaupun makcik dah meninggal dunia, ada juga serpihan-serpihan yang ditinggalkan untuk beberapa minggu Casey, sebelum ward itu benar-benar dibersihkan setelah pihak hospital bersetuju untuk memanggil seorang ustaz untuk membersihkan ward berkenaan. Bayangkan, susuk tubuh dekat hujung koridor yang mana makcik tu berjoget, kelihatan berjoget, masih lagi dilihat oleh saya dan juga kawan-kawan yang lain. Tengah hantar barang ni, tiba-tiba nampak makcik ni tengah joget kat ujung. Selamat malam seram. Kisah tentang cerita seram hospital. Dulu saya ni pernah kerja dekat hospital Casey. Kerja saya tukang hantar-hantar surat daripada department A pergi ke atas, pergi ke bawah, pergi ke lab dan sekali tu saya pernah nampak kawan saya yang dah meninggal sedang jalan dekat koridor hospital dekat tingkat 3 hospital ... dekat Singapura lah. Ni berlaku di Singapura. Saya nampak dari belakang dia jalan seorang.
Saya bila nampak dia, saya perhatikan, ini macam Asma. Kata Kak Jara, nama beliau Kak Jara. Kata Kak Jara, ini macam Asma. Pada waktu itu, saya tak tahu yang Asma ni dah meninggal dunia. Kerana atas sebab-sebab tertentu, keluarganya merahsiakanlah pemergian kawan saya ni daripada kenalan-kenalan yang lain. Adalah masalah keluarga yang arwah Asma lalui. So that time saya tak tahu yang kawan saya dah meninggal. So cakap, ni macam Asma, dah lama tak nampak dia ni Casey. Waktu tu kalau tak silap saya dah 4 hari dia tak datang kerja. Jadi saya pun dari belakang cakap, Asma ni jalan depan je Casey. Asma. Sampai dekat pintu, Asma pun belok kiri. Saya ikut Asma gaib daripada pandangan saya. Mana pula Asma hilang? Kemungkinan dia naik lift. Sebabnya keluar pintu belok kiri tu memang lift ke si. Kemungkinan dia naik lift dan saya rasa pada waktu itu takkan dia tak dengar teriakan saya memanggil dia berkali-kali. Hanya saya tahu pada hari yang sama, pada waktu saya nak balik kerja, saya diberitahu oleh supervisor yang kawan kami bernama Asma telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan cakap pada supervisor saya yang dia ni penipu. Yang saya nampak Asma tadi jalan dekat koridor. Supervisor saya dengan saya sampai naik bergaduh. Casey betul. Sampai dia cakap dekat saya yang dia terima panggilan daripada keluarga Asma mengatakan Asma dah meninggal dunia. Dan saya mati-mati tak percaya kerana saya kata dia ada masalah dengan keluarga sampai hati anak-anak dia nak tipu tentang ibu dia Asma dah meninggal. Jadi akhirnya keesokan hari saya baru dapat tahu berita yang sebenar, yang memang benar-benar Asma sudah pergi meninggalkan kita semua. Memang sedih dan itulah kali terakhir kononnya saya nampak Asma berjalan dekat koridor di tingkat 3 di hospital ... di Singapura. Okey, daripada Encik Arsyad. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman seram berlaku di sebuah hospital yang terletak di Singapura. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan ini terjadi di sebuah hospital di Singapura. Pada waktu itu, saya masuk hospital kerana aksiden motor. Kaki saya ni kena cucuk besi Casey. Bukan minggu, malah bulan saya duduk dekat hospital. Kerana besi tu yang dicucuk membuat saya tak boleh berjalan. Jadi bayangkan untuk beberapa bulan saya duduk hospital, jururawat semua saya dah kenal. Doktor saya dah kenal. Orang yang jual makan kat bawah pun saya kenal. Jadi adalah seorang cleaner ni yang mana dia adalah seorang budak Malaysia. Saya suka duduk sembang dengan dia. Nanti kalau waktu rehat, dia akan makan, saya pun duduk berbual dengan dia. Lama kelamaan saya dengan budak Malaysia ni, kita jadi macam kawan lah. Nanti kita cakap jumpa besok lah. Nanti kalau dia kerja je nak makan, dia cari saya. Dia panggil saya Wak. Wak, makan Wak, jom. Saya pun turun bawah lah kan. Saya ni setakat kaki tu nak jalan kena gunakan crutches. Ada kalanya dia akan datang, dia tolak saya gunakan nak batuk. Tengah tahan okey. Gunakan wheelchair. Jadi difahamkan pada waktu itu, saya pun tanya dekat dia, kat sini tak ada ke cerita-cerita seram? Dia cakap, ada Wak. Hospital ni jangan main-main, banyak cerita seram. Hospital ni antara hospital lama kat Singapura ke si. Antara lama dan paling besar. Faham-faham je lah hospital kat mana ya. Dan saya pun tanya, kau tak ada pengalaman? Budak Malaysia ni cakap, dia ada banyak pengalaman
ketika dia berkhidmat dekat hospital ni sebagai seorang pekerja pembersih lah. Antaranya dia pernah ternampak ada, ni seram ni. Antaranya dia pernah ternampak ada sekali tu seorang nenek yang berada dekat satu kawasan hospital yang agak sunyi sedang makan sesuatu. Apabila dia ternampak nenek tu, dia terperanjat sebab nenek ni berada dekat luar bangunan hospital, bahagian belakang yang mana orang takkan lalu. Dia pergi dekat belakang tu sebab dia nak isap rokok. Dekat hospital, nak isap rokok kena jalan jauh keluar. Jadi oleh kerana dia nak jalan memang jauh, dia carilah sudut-sudut yang tertutup yang orang tak nampak. Dia pergilah dekat belakang tu, katanya, "Wak, saya pergi kat belakang, Wak. Saya pergi kat belakang, saya nampak ada macam orang tengah diri, tengah makan." Saya betul, apa makcik ni buat ni? Tiba-tiba dia terperanjat. Makcik ni tengah makan sesuatu dalam plastik. Macam nak muntah, kata dia. Macam nak muntah saya, Wak. Saya tak tahulah apa dia makan. Tapi budak ni cakap, "Saya suspek itu kemungkinan Uri, anak yang baru dilahirkan." Ish, betul ke? Tanya Cik Arsyad pada budak tu. "Saya rasa, Wak, benda tu, cara dia pegang, dia makan, saya nampak tu macam, Wak, dia tengah makan dekat belakang dengan lahap. Bila dia nampak saya, dia terperanjat. Dia terus masukkan semua dalam plastik. Dia lock mulut dia dengan baju, dengan tangan. Mata terbeliak di jalan." Ish, hospital ni? Dekat belakang. Tapi dah lama, Wak. Saya kerja sini dah lama, kata budak ni. Itu antara pengalaman yang sampai sekarang dia kata seram. Kalau pengalaman nampak hantu tu belum lagi pernah lah. Tapi nampak orang yang macam hantu pernah. Orang kena rasuk, orang terpekik-pekik dalam ward hospital, sedang dirawat, tiba-tiba terpekik-pekik. Sampaikan saya antaranya orang yang telah banyak juga tolong para pesakit-pesakit yang kena rasuk dekat dalam ward bila saya dipanggil untuk minta diberikan bantuan. Itulah pengalaman dia, Casey. Yang paling menyeramkan, seorang makcik kononnya yang dilihat oleh budak ni sedang makan Uri, bayi yang baru dilahirkan.